Selamat datang ke channel Ustazah Noraini. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiaran sekali lagi bersama dengan saya, Ustazah Noraini dari SMK Pulau Serai, Dungun. Kali ini, Ustazah akan mengajak anak-anak Ustazah untuk mengulang kaji satu tajuk daripada bidang fiqh, pelajaran yang ke-16 untuk tingkatan 4, iaitu Muamalah Islam. Unit 1, konsep Muamalah Islam. Jom ikut sama-sama dengan Ustazah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa supaya pembelajaran kita pada kali ini beroleh manfaat. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, marilah kita sama-sama memulakan sesi ulang kaji kita pada kali ini. Okey, sebelum tu, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang anak-anak perlu kuasai di akhir pembelajaran ini, iaitu objektif pembelajaran. Okey, yang pertama, di akhir pembelajaran nanti, Ustazah harap anak-anak Ustazah dapat menyatakan maksud muamalah dalam Islam. Seterusnya, anak-anak Ustazah dapat menyatakan dalil nakli muamalah Islam. Dan yang ketiga, menjelaskan matlamat pensyariatan muamalah Islam. Dan yang keempat, menyenaraikan saja rukun akad dalam muamalah Islam. Dan seterusnya, yang kelima, menjelaskan syarat akad dalam muamalah Islam. Baiklah, kita lihat satu per satu. Okey, untuk soalan bagi objektif pertama tadi, okey, soalannya berbunyi, nyatakan maksud muamalah Islam. Okey, dalam soalan ini, sebelum anak-anak menjawab soalan, ingin Ustazah tegaskan bahawa sebelum menjawab soalan, pastikan anak-anak terlebih dahulu mengetahui apakah bentuk soalan yang patut anak-anak jawab nanti. Okey, bila soalan nyatakan, jawapan anak mestilah dalam bentuk ayat pernyataan yang boleh difahami maksudnya. Okey, kita lihat contoh jawapan. Muamalah Islam bermaksud hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan seperti jual beli. Okey, kenapa yang sini Ustazah warnakan dia dengan warna yang lain selain daripada warna hitam? Okey, ini bermaksud soalan ini menghendaki anak-anak menjawab maksud. Okey, jadi sebelum anak-anak menjawab, meneruskan menjawab soalan, pastikan anak-anak terlebih dahulu menjawab ataupun menulis pembayang jawapan. Okey, pendahuluan jawapan. Okey, saya suka sebut pendahuluan jawapan. Yang ini dinamakan pendahuluan jawapan sebelum anak-anak memberikan jawapan yang betul. Jadi muamalah Islam bermaksud, okey, ambil daripada sini. Muamalah Islam, dia tanya maksud muamalah Islam kan? Jadi kita jawab, muamalah Islam bermaksud, okey, barulah kita bagi jawapan. Sebab apa anak-anak mesti tulis yang ni? Mesti tulis dulu muamalah Islam bermaksud ni sebab apa anak-anak mesti tulis terlebih dahulu sebelum anak-anak menjawab soalan. Okey, siapa yang tahu? Okey, Ustazah pasti ada anak-anak Ustazah yang menjawab. Okey, bahawasanya sebelum kita menjawab soalan, mestilah kita tulis kepala jawapan dia dulu ataupun pendahuluan tadi kan yang Ustazah maksudkan, pendahuluan jawapan. Supaya nanti jawapan kita tidak terpesong kepada benda lain. Kan kadang-kadang soalan tanya benda lain, kita jawab benda lain. Sebab kita tidak ada pendahuluan jawapan. Jadi sebelum anak-anak menjawab, pastikan anak menjawab dahulu pendahuluan jawapan.
Jadi di sini maksud muamalah Islam. Kebiasaannya soalan maksud dia mempunyai dua isi untuk dapatkan dua markah. Jadi di sini markah yang pertama ialah hukum syarak berkaitan urusan keuangan. Berkaitan dengan urusan keuangan, itu maksud muamalah Islam. Untuk markah yang kedua, seperti jual beli. Dua markah. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua seterusnya. Nyatakan dalil nakli muamalah Islam. Okey, sebelum anak-anak menjawab, anak-anak pastikan bahawa anak-anak menjawab dalil nakli dan anak-anak faham apa itu dalil nakli sebelum menjawab soalan ini. Okey, saya terangkan. Dalil nakli ialah dalil daripada ayat Al-Quran ataupun dalil daripada hadis Nabi SAW. Jadi di sini saya berikan contohnya. Dalil nakli muamalah Islam. Jadi yang saya sebut tadi, kena jawab. Kena tulis dulu kan. Sebelum kita menjawab soalan, sila tulis dulu pendahuluan bagi jawapan. Jadi untuk soalan ini, pendahuluannya ialah dalil nakli muamalah Islam. Okey, jawapannya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sadaqallahul azim. Anak-anak mesti menulis ayat Al-Quran ini dengan betul. Ejaannya betul, kalimahnya betul, barisnya juga betul. Jadi anak-anak ustazah terpaksalah menghafal dalil ini. Hafallah dalil ini. Pendek je pun. Dan ahli ini, dan ini biasa digunakan. Dalil ini biasa kita dengar. Okey, seandainya anak ustazah tidak dapat menulis dalil ini dengan betul, dengan tepat, memadailah anak-anak ustazah menulis sumbernya sahaja. Suratul Baqarah ayat 275. Memadai jika sekiranya tidak dapat menulis ayat dengan tepat. Okey. Kalau dapat tulis, sangat bagus. Lagi bagus. Ustazah ucapkan tahniah. Okey, boleh setakat ni Okey, yang ni soalan berkenaan dengan dalil nakli. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang ketiga. Jika anak-anak mempunyai apa-apa persoalan, boleh typekan di ruangan komen dalam video ini. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, saya bacakan soalan. Jelaskan matlamat pensyariatan muamalah Islam. Okey, dalam soalan ini, anak-anak mesti tahu apa kata tugas soalan. Okey, ini ialah kata tugas soalan. Jelaskan. Ia merupakan kata tugas soalan. Bermaksud soalan ini anak-anak mestilah menjawab dengan ayat yang jelas. Baru dapat markah penuh. Kalau jawab separuh jalan saja, mungkin markahnya kosong. Okey. Kadang-kadang soalan jelaskan ini membawa kepada 2 markah. Dan kadang-kadang soalan jelaskan ini juga membawa kepada 1 markah sahaja. Okey, kita melihat kepada yang ustazah warnakan dia dengan warna biru ya, dengan warna biru. Okey. Ini ialah pendahuluan ataupun ini ialah kehendak soalan. Kehendak soalan ialah matlamat pensyariatan. Dia suruh kita jawab tentang matlamat pensyariatan muamalah Islam. Jadi, sebagaimana yang saya maklum tadi, sebelum kita menjawab soalan, kita mestilah tulis terlebih dahulu pendahuluan bagi jawapan ini. Jadi, pendahuluannya yang saya birukan di sini ialah pendahuluannya. Jadi, anak-anak mesti salin dulu. Matlamat pensyariatan muamalah Islam ialah, tak nak tulis ialah pun tak apa, nak tulis pun tak apa. Tapi ustazah wajibkanlah anak-anak ustazah menulis pendahuluan bagi setiap soalan. Okey, kita tengok contoh jawapan. Menunjukkan Allah Maha Adil dalam mengatur urusan kehidupan seseorang. Okey, jadi matlamat pensyariatan muamalah menunjukkan bahawa Allah ni sangat adil. Dia dah susun kehidupan kita ni dengan segala yang terbaik. Kan? Maha adil lah tu.
Kan disyariatkan, tak boleh menipu, tak boleh menindas, tak boleh menzalimi. Itu maksudnya disyariatkan supaya kita dapat hidup dengan tenang. Itu sebabnya kena ikut syariat Islam ketika kita bermuamalah. Contoh macam jual beli tadi tu. Kan, okey, seterusnya. Mengiktiraf pemilikan harta seseorang melalui akad yang sah. Okay. Mengiktiraf pemilikan harta. Jadi kalau kita ambil harta orang, itu bukan harta kita. Jadi kita ambil dengan cara yang tidak sah. Okay, jadi kita tidak bolehlah mengiktiraf itu ialah harta kita. Kan, jadi melalui akad yang sah, barulah dia diiktiraf sebagai harta itu milik seseorang pembeli, bukan lagi milik seorang penjual sebab dia dah melalui akad yang sah. Okey, seterusnya. Menjaga kepentingan penjual dan pembeli. Maksudnya, penjual pun mendapat keuntungan, pembeli mendapat manfaat. Menjaga kepentingan masing-masing. Tidaklah penjual sahaja yang mendapat keuntungan sedangkan pembeli ditipu, kan, ataupun pembeli merasakan barang yang dibelinya tidak elok. Dengan disyariatkan muamalah dalam Islam, dia menjaga kepentingan penjual dan juga pembeli. Jadi penjual pun dapat hak dia, pembeli pun mendapat barang yang dibeli. Okey, Ustazah bagi contoh tu. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi ke soalan yang keempat, iaitu senaraikan rukun akad dalam muamalah Islam. Okay, rukun akad dalam muamalah Islam. Okay, cuba perhatikan kata tugas bagi soalan ini, senaraikan. Senaraikan, kalau soalan senaraikan, kita hanya perlukan kepada jawapan kita yang ringkas sahaja. Tidak perlu hurai panjang-panjang. Kalau hurai panjang-panjang, takut jadi lain. Jadi rukun akad, tapi dia jadi syarat. Okay, soalannya nak rukun, kita jawab syarat, otomatiklah tidak ada markah. Bagus anak-anak Ustazah. Tahniah Ustazah ucapkan. Okay. Untuk soalan senaraikan rukun akad dalam muamalah Islam, soalan ini berbentuk soalan subjektif yang mana dia responnya adalah respon terhad saja. Ia ada 3 sahaja jawapannya. Okay. Rukun akad dalam muamalah Islam yakni dinamakan sebagai pendahuluan jawapan, kan. Rukun akad dalam muamalah ni ialah pendahuluan. Ambil dari mana ni? Ambil daripada sebahagian soalan. Ambil daripada soalan. Okey, jawapannya pihak yang berakad. Ringkas je, kan? Pihak yang berakad, orang yang berakad. Okey, kemudian yang kedua, sesuatu yang diakad, barang yang diakad. Kalau dia jual beli, barang yang dijual, barang yang dibeli. Okey, sesuatu yang diakad. Kemudian yang ketiga, sirah. Okay, kalau susah nak ingat perkataan sirah ni, anak-anak Ustazah boleh ingat perkataan lafaz akad ataupun akad. Kan, akad lafaz. Yang pentingnya ialah lafaz. Lafaz ini ialah lafaz ijab dan qabul. Jadi memadai lafaz. Kalau jawab ijab saja, tidak ada qabul, itu bukan sirah. Kalau jawab qabul saja pun sama, itu bukannya sirah. Itu baru qabul, menerima sesuatu barang. Okey, seterusnya. Soalan yang terakhir, soalan yang kelima. Jelaskan syarat akad dalam muamalah Islam. Okey, syarat akad dalam muamalah Islam seperti mana yang Ustazah maklumkan tadi, ini bukannya jawapan lagi. Ini baru pendahuluan untuk kita menjawabkan soalan ini. Okey, kita lihat apa jawapan bagi soalan ini. Okay, contohnya, barang yang diakad adalah barang yang halal. Tidak boleh akad barang yang haram. Tidak boleh dijual beli barang yang haram. Okey, tadi kita lihat rukun, kan? Rukun akad. Ada 3 rukun akad. Sekarang dia nak syarat akad. Okay. Dalam soalan ini adalah soalan yang umum. Jadi anak-anak Ustazah tidak perlu fokus kepada syarat barang ke, syarat sirah ke, kan? Sebab dia umum saja. Boleh jawab dalam mana-mana rukun akad tadi.
Baiklah, Ustazah bagi contoh syarat akad dalam muamalah Islam yang kedua. Penjual dan pembeli mestilah baligh. Nak jawab baligh sebiji pun boleh. Nak jawab penjual dan pembeli mestilah baligh dan berakal pun boleh. Okey, ini syarat bagi akad. Kemudian yang ketiga, lafaz ijab dan qabul tidak diikat dengan syarat. Okey, apa maksudnya? Siapa tahu? Okey, siapa tahu jawapan ni? Apa maksudnya tidak diikat dengan syarat? Okey. Lafaz ijab dan kabul tidak ada diikatkan dengan syarat. Okey, saya bagi contoh nak senang ingat. Saya jual basikal ini sekiranya saya berjaya melanjutkan pelajaran. Dia dah jual dah basikal tu. Ada syarat pula, dah masuk universiti nanti baru awak boleh ambil basikal ni. Sedangkan bila berlakunya akad jual beli, dia telah pun iktiraf. Barang tersebut adalah milik pembeli, bukan lagi milik penjual. Jadi tidak boleh diikat dengan syarat. Okey, itu maksudnya. Okey, boleh ya? Setakat ni anak-anak Ustazah boleh ikut? Baiklah, Ustazah rasakan itu saja soalan-soalan yang kita nak bincangkan untuk kali ini. Jadi sebagai latihan pengukuhan, Ustazah harap anak-anak Ustazah dapat menjawab soalan-soalan berikut dalam buku latihan. Jika sekiranya anak-anak Ustazah tidak ada buku latihan, Ustazah benarkan jawablah dalam mana-mana kertas ataupun mana-mana buku saja yang menunjukkan anak-anak membuat latihan ini. Okey, soalannya yang pertama, nyatakan maksud muamalah Islam. Tadi Ustazah dah terangkan. Kemudian soalan yang kedua, nyatakan dalil nakli muamalah Islam. Juga Ustazah dah sebutkan. Kemudian yang ketiga, jelaskan matlamat pensyariatan muamalah Islam. Dan soalan yang keempat, senaraikan rukun akad dalam muamalah Islam. Serta soalan yang terakhir yang baru saja saya jelaskan syarat akad dalam muamalah Islam. Jadi Ustazah mengharapkan anak-anak Ustazah dapat menyiapkan latihan ini sebagai latihan pengukuhan. Okey, jawapan semua kita dah bincangkan sebentar tadi. Jadi anak-anak Ustazah boleh rujuk semula video yang Ustazah sertakan ataupun anak-anak Ustazah boleh merujuk buku teks. Muka surat 129. Okey, soalan-soalannya adalah soalan pertama, nyatakan maksud muamalah Islam. Tadi kita dah bincang. Kemudian soalan yang kedua, nyatakan dalil nakli muamalah Islam. Apa maksud dalil nakli tadi tu kan? Okey. Kemudian yang ketiga, jelaskan matlamat pensyariatan muamalah Islam. Kemudian yang keempat, senaraikan rukun akad. Tadi saya dah sebut rukun akad, jawapannya ringkas saja dalam muamalah Islam. Okey, kemudian soalan yang kelima merupakan soalan yang terakhir. 5 soalan saja saya bagi. Jelaskan syarat akad dalam muamalah Islam. Anak-anak boleh tonton semula video Ustazah untuk dapatkan jawapan ataupun anak-anak boleh rujuk dalam buku teks. Jadi Ustazah rasakan setakat ini saja dulu pembelajaran kita untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jadi Ustazah mohon maaf andai kata sepanjang pembelajaran kita pada kali ini ada terkasar bahasa dan sebagainya. Dan juga kekurangan daripada Ustazah. Jadi Ustazah mohon maaf sekali lagi. Marilah sama-sama kita menutup majlis ilmu kita pada kali ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.